Mangsa banjir di Pantai Timur terus meningkat. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Cinasami, Berita Tengah Malam. Baik, kita ke perkembangan banjir di Pantai Timur. Korban pertama direkodkan di Pahang. Mangsa ditemukan lemas selepas motosikal yang ditungganginya dihanyutkan arus deras di Jalan Pulau Manis, Gambang, Kuantan. Menurut Ketua Balai Bomba Taman Tas, Muhammad Hilmi Kasfi Matzali, mangsa dikenali sebagai M. Gunalan. Mangsa dilapor hanyut 12.40 tengah hari. Kejadian dipercayai berlaku ketika dia sedang menghala ke arah Kuantan Segamat. Mangsa kemudiannya cuba merentas banjir yang melimpahi jalan. Arus deras menyebabkan Gunalan dan motosikalnya hanyut sehingga ke kebun kelapa sawit berhampiran. Mayat mangsa dijumpai sekitar 2.20 petang, kira-kira 200 meter dari lokasi hanyut. Ia diserahkan kepada polis dan dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk bedah siasat. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pantai Timur meningkat dengan 1,019 mangsa daripada 230 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat pukul 8 malam berbanding 635 mangsa daripada 131 keluarga petang tadi. Di Pahang, setakat jam 11 malam tadi, seramai 336 penduduk terjejas banjir kini ditempatkan di 14 buah PPS membabitkan daerah Maran dan Raub. Jumlah tersebut meningkat berbanding 170 penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di 9 PPS pada jam 6 petang. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, sebanyak 8 PPS dibuka di Maran, sementara di Raub 6 PPS. Di Maran, penduduk terjejas paling ramai ditempatkan di PPS Balai Penerangan UMNO, Pekan Sungai Jerit iaitu seramai 71 orang, diikuti Pusat Pemindahan Kampung Ulu Luit 48 orang. Di Terengganu, setakat pukul 10 malam tadi, situasi banjir di negeri itu terdapat penurunan berbanding lewat petang Jumaat. Antara daerah terlibat adalah Kemaman dan Dungun. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, jumlah terkini penduduk terjejas seramai 66 orang daripada 14 keluarga di 2 PPS. Daerah Kemaman kekal tertinggi penduduk terjejas seramai 37 orang daripada 7 keluarga berada di PPS Dewan Sivik Air Putih. Di Dungun pula hanya 1 PPS dibuka dan menempatkan seramai 29 orang daripada 7 keluarga. Pusat Ramalan dan Amaran Banjir JPS Terengganu pula merekodkan 3 sungai melepasi amaran iaitu Sungai Telemong di Kuala Ping Hulu Terengganu, Sungai Dungun di Kuala Jengai Hulu Dungun dan Sungai Tebak di Jambatan Tebak Kemaman. Jumlah penduduk dipindahkan di Kelantan terus meningkat kepada 780 orang daripada 165 keluarga berbanding 542 orang petang tadi. Mereka ditempatkan di 10 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info banjir JKM, jajahan Gua Musang menunjukkan jumlah penduduk terjejas paling ramai iaitu 557 orang melibatkan 107 keluarga yang berada di 2 PPS SK Felda Ciku 7 dan SK Limau Kasturi 1. Jajahan Kuala Krai menyaksikan 6 PPS dibuka setakat ini dengan jumlah keseluruhan penduduk yang dipindahkan seramai 769 melibatkan 56 keluarga. Antara PPS terlibat ialah SK Banggul Gucil, SK Laloh, SK Cenulang, SK Sungai Embak, Pejabat Veterinar dan SMK Kuala Krai. Manakala 2 lagi PPS dibuka, masing-masing SK Kuala Balah, Jeli dan SK Kelewek Tanah Merah. Sementara itu, Public Info Banjir JPS melaporkan 2 batang sungai utama mencatatkan bacaan air sungai melebihi paras bahaya di 2 stesen iaitu Sungai Golok di Kampung Jenot masing-masing 24.10 meter dan 23.68 meter.
4 sungai lain iaitu Sungai Aring di Jalan Felda Aring, Gua Musang, Sungai Kelantan di Kuala Kerai, Sungai Kelantan di Kusial Tanah Merah dan Sungai Golo di Rantau Panjang melepasi paras amaran. Laman rasmi pengurusan bencana JKRE Bencana melaporkan laluan macang di Pangkal Melerik Limau Hantu di kilometer 3.4 dan 3.5 di Kampung Buncit ditutup kepada semua kenderaan. Baik, di Jajahan Kuala Kerai, Kelantan pula menyaksikan jumlah penduduk terjejas banjir meningkat selepas hujan sejak semalam. Wartawan Amirul Hafiz Rosli ada laporan selanjutnya. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini saya berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Sungai Embak, Kuala Kerai. Seperti semua tahu, Kelantan kini dilanda banjir dan antara kawasan terjejas selain daripada Gua Musang adalah Kuala Kerai. Dan untuk perincian, kita bersama dengan penduduk-penduduk terjejas banjir yang berada di PPS ini. Apa khabar, Cik? Baik. Nama apa, Cik? Nama Cik Hasnah. Hasnah. Macam mana keadaan kat rumah, Cik? Buat masa lain ni. Masa sekarang ni. Petang ni sebab makcik tak tahulah petang ni sebab makcik mari tadi dalam pukul 10 lebih kurang tadi. Makcik tubik dari rumah makcik itu, air tu parah bahu makcik lah. Masa makcik tubik dalam pukul 10 tadi. Lepas ni makcik tak balik kan. Tapi tak tahu air tu naik ke turun. Kira yang makcik mari tadi pukul berapa, Cik? Lebih kurang pukul 10, 10.30 gitu lah. Kira macam dapat tahulah semalam lagi, daripada semalam lagi ke macam mana yang banjir tu? Dalam pukul 5 pagi tadi. Sebabnya makcik pun tak sangka juga air naik gitu. Sebab hujan tu gitik-gitik gitu je. Lepas dah pukul 5 pagi tadi, jiran makcik royak tadi, air naik. Makcik tengok tu, tangga makcik tu sikit je air. Dalam masa lebih kurang 2 jam, air naik dalam 3-4 kaki rasa. Lepas tu makcik tunggu sampai pukul 10 tu, air tu makin naik kan. Betul lah makcik pun tunggu pindah Kira ni kali ke berapa untuk tahun ni, Cik? Tahun ni kali pertama ya. Air naik laju ke macam mana? Air tak naik laju. Air naik macam naik gitu. Tidak kata air laju tidak. Sebab umur makcik tu air sungai getok tu kan. Getok sungai dia kan. Air masuk sungai tu dia air main gini. Air duk gitu jadi air nu mari jadi tembok. Berapa orang, Cik, mari sini? Berapa orang mari sini? Makcik 2 orang dengan anak bosok makcik. Lepas tu anak makcik satu lagi tu anak sulung makcik tu 5 bukan anak dia. Anak dia. 5 orang lah dia. Okey, terima kasih, Cik. Okey, kita nak interview satu lagi penduduk dekat sini. Okey, Pak Cik. Okey, nama apa, Cik? Nama Zul bin Musa. Zubir Musa. Okey, pukul berapa mula? Saya mari sini tadi lebih kurang pukul 9 pagi. Macam mana keadaan dekat rumah tu? Ada kat rumah tu lebih kurang saya mari tadi pukul 9 tu lebih kurang 4 kaki depan rumah saya. Banjir ni kali pertama berlaku ke ataupun ni? Kali pertama lah. Berapa orang mari sini, Cik? Saya mari keluarga saya tu 5 orang anak. Waktu anak dengan menantu saya lah cucu hari 3. Jadi 2 keluarga lah. Dia macam mana boleh tahu air naik laju ke macam mana? Air naik tu lebih kurang pukul 4 pagi tadi dia rasa tidak kuat sangat lah. Lepas tu tunggu lebih kurang pukul 9 tu mengalir air lagi naik sikit-sikit juga. Marilah sini dia. Okey, terima kasih sudi untuk bersama kami. Okey, itu saja laporan saya untuk Berita Tengah Malam. Terus patuhi SOP, kita jaga kita. Kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Amirul. 2 pesakit COVID-19 yang terkandas di Felda Ciku 7, Gua Musang akibat banjir diselamatkan Angkatan Pertahanan Awam APM. Mangsa sebelum itu tidak dapat dibawa ke hospital selepas jalan ditenggelami air. Pegawai APM Daerah Gua Musang, Muhammad Yusalmi Muhammad Yusuf berkata, panggilan diterima daripada petugas kesihatan 11 pagi tadi. Mereka memaklumkan tidak dapat membawa pesakit ke hospital Gua Musang selepas jalan terputus hubungan.
4 anggota bersama jentera dihantar ke lokasi. Anggota yang mengendalikan bot mengenakan pakaian pelindungan diri PPE sebagai langkah berjaga-jaga. Mangsa berjaya dibawa ke hospital sejam kemudian. Baik, kita ke situasi COVID-19 di negara. 5,098 kes sembuh direkodkan hari ini. Jumlah itu mengatasi kes harian baru iaitu 4,362 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Isham Abdullah, pertambahan kes menjadikan kumulatifnya meningkat kepada 2,711,764. 28 daripada kes baru merupakan jangkitan import. 121 kluster baru turut dikenal pasti. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan Kementerian Kewangan akan membentangkan kertas kerja Jemaah Menteri berhubung keputusan menggunakan rangkaian pemborong tunggal SWN bagi pelaksanaan 5G dalam tempoh terdekat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, perkara berkenaan diputuskan di peringkat kementerian dan perbincangan telah dilakukan pihaknya dengan Kementerian Kewangan. Menurutnya, atas permintaan ahli pembangkang, pertemuan dengan pihak pengurusan tertinggi Digital Nasional Berhad DNB sudah dilakukan melibatkan ahli parlimen dan mereka yang berkenaan. Tas Jemaah Menteri pun telah kita siapkan. Cuma kita menunggu laporan terakhir daripada pertemuan dengan pembangkang dan sebagainya. Dan kedua-dua kementerian akan membentangkan kertas laporan kepada mesyuarat Jemaah Menteri dalam masa yang terdekat. InsyaAllah minggu ini kertas itu akan diedarkan kepada semua kementerian supaya semua kementerian boleh memberikan sebarang feedback secara terbuka. Beliau ditemui media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Ketereh di Kota Baru. Malaysia memilih model Single Wholesale Network System, sistem rangkaian pemborong tunggal dengan membentuk sebuah syarikat milik penuh kerajaan untuk mengendalikan pembinaan prasarana sementara syarikat-syarikat telco akan melaksanakan tindakan atau peranan untuk menjalankan perniagaan 5G runcit. Sebelum ini, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi satu video di Facebook miliknya menyatakan bahawa Digital Nasional Berhad DNB boleh menjadi skandal lebih besar daripada One Malaysia Development Berhad 1MDB. Namun, Timbalan Menteri Kewangan Yamani Hafiz Musa dalam sidang Dewan Rakyat pada 15 Disember lalu menyangkal dakwaan itu dan mengatakan DNB tidak sama dengan 1MDB. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob perlu diberikan ruang secukupnya bagi memastikan semua agenda yang dirancang untuk kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Tan Sri Anwar Musa yang juga Ketua UMNO bahagian Ketereh berkata, Perdana Menteri telah membuktikan kewibawaannya dalam mentadbir negara dengan baik dan cemerlang sejak menyandang jawatan itu Ogos lepas. Ianya diterjemahkan menerusi kejayaan pelbagai inisiatif dan program di bawah aspirasi keluarga Malaysia yang memperlihatkan negara ketika ini berada dalam landasan terbaik untuk segera keluar dari krisis yang pernah dialami sebelum ini. Amat berhormat Perdana Menteri telah menerima mandat dan kepercayaan dan telah pun melaksanakan segala tugas-tugasnya untuk tempoh 3 bulan yang pertama dengan baik dan cemerlang seperti mana yang dapat kita saksikan daripada pernyataan dan juga pameran ataupun pelaporan yang dibuat di bawah aspirasi keluarga Malaysia. Dan ini merupakan satu landasan untuk Perdana Menteri meneruskan tugas-tugasnya. Beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia bercakap kepada media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Ketereh di Kota Baru. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Anwar berpendapat pemilihan UMNO perlu disegerakan bagi membolehkan parti itu menumpukan persiapan bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Sebelum itu, mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Ketereh sebulat suara meluluskan usul menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sehingga berakhir tempoh penggal ke-14 Parlimen pada 2023.
Keputusan tersebut diumumkan Timbalan Pengerusi Tetap UMNO bahagian Ketireh, Mak Rifin Said, selepas usul berbentuk aku janji itu selesai dibahaskan pada mesyuarat perwakilan UMNO bahagian berkenaan. Terdahulu usul berkenaan dicadang Ketua Penerangan UMNO bahagian Ketireh, Datuk Roslan Abdul Hamid, dengan sesi perbahasan disertai wakil-wakil bahagian serta sahib parti. Ia kemudian disokong lebih 300 perwakilan yang hadir. Keluarga dan penjaga kepada penghuni penjara dibenar membuat lawatan perjumpaan sempena sambutan Hari Krismas bermula 26 hingga 31 Disember ini. Seorang penghuni hanya dibenar menerima sekali sahaja lawatan daripada ahli keluarga tertakluk kepada janji temu. Menurut Jabatan Penjara, perjumpaan boleh dibuat melalui dua pilihan, iaitu secara email jabatan atau panggilan video dan bersemuka untuk pelawat yang sudah lengkap divaksin. Masa perjumpaan dihadkan kepada setengah jam bergantung kepada situasi institusi penjara. Hanya 2 pelawat dibenarkan dalam kalangan keluarga yang ditetapkan pihak penjara. Tempahan janji temu boleh dibuat secara dalam talian, panggilan telefon, email atau surat ke institusi berkenaan. Di Pulau Pinang, tinjauan RTM ke Pasar Chow Rasta mendapati kesemua ayam standard dijual mengikut harga ditetapkan Skim Kawalan Harga Maksimum Keluarga Malaysia SHMKM, iaitu pada RM9.30 sekilogram. Ayam RM10.50 kita dulu jual, sekarang harga kawalan pasal RM9.03 jual. Tapi kita beli pun dekat RM8 ayam. Tapi RM1.03 kita punya untung pun banyak nipis punya untung. Gaji kena mau bagi, semua ada. Tapi dulu kita jual RM10.50 pun harga mahal juga. Tapi ayam sekarang banyak mahal. Saya pun dekat 40 tahun lebih dulu market Darul Star. Tapi betul-betul ayam banyak mahal sekarang. Okey, walaupun kita dapat harga RM9.3 yang harga kawalan yang kerajaan, tapi kita ini yang dekat supermarket dapat jual RM8.50. So kita macam customer semua dah cari pilih lebih murah lah kan. Dapat yang RM8.50 lagi murah lagi. So bila kita makan untung, kita makan customer dah kurang dah. Sekarang kita nak cari keuntungan pun susah sikit. Saya selalu mai beli. Saya kadang-kadang masa raya, depa hari tu baru di Deepawali kan. Deepawali pun sama, depa cakap harga semua turun ayam. Bila kita pergi market, harga yang biasa sama saja. Tanya, ni harga saja. Depa tak turun. Tapi sekarang okey sikit lah. Okey sikit lah sekarang. Depa dah turun. Ini harga ayam ni mahal sikit lah. Kalau nak ikut harga supermarket baru RM8.50. Sini RM9.03. Tapi beza lah. Sana ais punya, sini mereka potong fresh punya. Mau tak mau kita kena beli juga lah. Sebab harga naik pun mereka ikut harga kawalan juga. RM9.03 okey lah. SHMKM bermula 7 Disember lalu dan akan berakhir 31 Disember ini. 2 beradik maut apabila kenderaan yang dinaiki bersama 3 ahli keluarga terbabas di kilometer 44.1 Lebuh Raya Kuala Lumpur ke Karak kira-kira pukul 3.20 pagi. Wafat Safia Muhammad Hairi 17 tahun dan adiknya Hadam Haikal Muhammad Hairi 12 tahun meninggal dunia di tempat kejadian, manakala Fahmi Ehman Muhammad Hairi 10 tahun cedera parah di bahagian kepala. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zaiham Muhammad Kahar berkata, keluarga terbabit yang menetap di Shah Alam Selangor menaiki MPV Toyota Estima dipandu oleh bapa mereka, Muhammad Hairi Ahmad, 44 tahun dalam perjalanan ke Kelantan. Apabila sampai di tempat kejadian, Muhammad Hairi dipercayai cuba memotong kenderaan di hadapan, namun gagal mengawal kenderaannya lalu terbabas dan terbalik. Muhammad Hairi mengalami kecederaan retak tulang belakang, manakala isterinya Zuraini retak tangan kanan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Susulan kes tembak di Simpang 3 Kuching, Sarawak. Hasil bedah siasat mendapati suspek mati akibat kesan tembakan di paha dan perut. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidi Ismail berkata, siasatan bagaimanapun masih diteruskan dari pelbagai sudut, termasuk sama ada suspek di bawah pengaruh dadah atau alkohol semasa kejadian. Kita tunggu laporan penuh. Sekarang ini cuba dimaklumkan bahawa
sebab kematian saja. Telefon bunuh kita akan tunggu daripada pihak hospital. Mayat suspek telah diserahkan kepada keluarganya pagi tadi. Dalam pada itu, beliau turut mengesahkan keempat-empat anggota polis trafik yang bertugas dalam kejadian itu ditukarkan ke bahagian pentadbiran serta-merta bagi membolehkan siasatan telus dijalankan. Dalam kejadian malam Rabu lepas, seorang suspek tempatan berumur 24 tahun ditembak mati oleh polis kerana mengancam keselamatan anggota polis. 4 individu termasuk seorang wanita didakwa di Mahkamah Majistret Seremban atas pertuduhan membunuh seorang ejen insurans. Keempat-empat tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Menurut pertuduhan, keempat-empat tertuduh secara bersama menyebabkan kematian P. Raja Sega, 52 tahun. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun sama. Jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman mati atau penjara selama 30 tahun dan jika tidak dikenakan hukuman mati, dikenakan sebat. Mengikut fakta kes, kejadian bermotifkan peras ugut itu bermula selepas polis menerima laporan daripada pekerja syarikat insurans memaklumkan suaminya yang bekerja di syarikat sama gagal dihubungi selepas keluar bersorangan pada 12 November lalu. Pada 2 Disember, polis menemukan satu rangka manusia di dalam semak berhampiran kawasan Gadong, Tanjung Sepat, Kuala Langat dipercayai mayat mangsa. Kes disebut semula 26 Januari depan. Tiada sebarang pencemaran di dalam kawasan hutan tadahan air di Perak setakat ini berikutan aktiviti pembalakan yang dijalankan di negeri itu. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharni Mohamad berkata kawasan tersebut dikelaskan sebagai hutan pelindungan dan kawasan sensitif alam sekitar Kesas. Bagaimanapun, jelas beliau sekiranya pencemaran dikesan berlaku di kawasan berkenaan, langkah pemulihan akan dilakukan dengan mengambil kira pandangan agensi teknikal yang berkaitan. Hingga kini, tiada sebarang pencemaran di dalam kawasan hutan tadahan air kerana ia dikelaskan sebagai hutan perlindungan dan juga kawasan sensitif alam sekitar, di mana setiap aktiviti pembangunan hutan disyaratkan untuk menubuhkan zon penampan atau buffer zone dengan kelebaran sekurang-kurangnya 10 meter di kiri dan kanan mengikut kelebaran sungai untuk mengurangkan kesan water runoff. Jawatan Alam Sekitar Negeri sentiasa memantau aktiviti yang tertakluk di bawah Perintah Kualiti Alam Sekeliling, aktiviti yang ditetapkan penilaian kesan kepada alam sekeliling 2015 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. 1,982 buah kedai koperasi telah mendaftar bawah projek barang asas BA100 yang dikendalikan angkasa. 500 daripadanya sudah mula beroperasi secara aktif dalam menawarkan barangan asas pada harga berpatutan. Presiden Angkasa Datuk Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, BA100 merupakan platform perniagaan e-dagang yang menjual barangan keperluan harian secara dalam talian pada harga berpatutan. Program-programnya kita kena sediakan untuk meningkatkan tahap atau human capital dia. Kita nak kena bagi train kepada kedai itu macam mana nak uruskan stok, macam mana nak menguruskan dari segi financing, lepas tu kejurujualan, semua kita akan bagi kursus pada operator yang terdiri daripada koperasi. Datuk Dr. Abdul Fattah ditemui media selepas majlis penyerahan sumbangan tanggungjawab sosial koperasi CSR Corp Care Angkasa Prihatin COVID-19 kepada Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama di Petaling Jaya. Baik, kita ke perkembangan Piala AFF Suzuki 2020.
Pemain sayap Terengganu FC Faizal Abdul Halim akui sudah tidak sabar untuk beraksi. Dia yang terlepas 3 aksi pertama peringkat kumpulan B berkata sudah bersedia sepenuhnya dari segi fizikal dan mental jika diturunkan dalam perlawanan bertemu Indonesia pada ahad ini. Dalam satu sidang media skuad Harimau Malaya siang tadi, Faizal menjelaskan dia berharap akan dapat kepercayaan Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho untuk disenaraikan. Katanya dia ingin membantu pasukan meraih kemenangan dalam misi layak ke peringkat separuh akhir. Secara jujurnya memang agak sedih sebab saya tak dapat beraksi dalam 3 perlawanan. Ya, sekarang semua keadaan baik, dah kembali ke pasukan, dah training bersama tim. Apa yang penting pada saya dah ready untuk bermain. Itu terpulang kepada coach lah, sama ada memberikan saya peluang bermain ataupun sebaliknya. Dari segi saya perlu preparekan diri saya dahulu, apa jua sekalipun, mental dan fizikal saya dalam keadaan baik dan 100% saya bersemangat untuk bermain. Faizal atau lebih mesra dengan panggilan Miki terlepas 3 perlawanan terdahulu selepas dirinya disahkan positif COVID-19 bersama penjaga gol Khairul Azhan Khalid. Mereka didapati positif virus itu selepas menjalani ujian calitan sebaik tiba di lapangan terbang Changi 3 Disember lalu. Dalam perkembangan yang sama, Faizal turut mengakui dia enggan melihat pasukan negara pulang awal, apatah lagi dengan kemunculan pertamanya di pentas Piala AFF. Ya, saya tak nak anggap ini adalah perlawanan yang terakhir untuk saya ataupun rakan-rakan saya. Saya dah terlepas 3 perlawanan. Bila saya katakan sia-sia kalau saya datang selama sebulan, tinggal keluarga, tinggal isteri, tinggal anak untuk datang semata-mata untuk bermain satu perlawanan dan pulang, itu adalah satu yang tidak berbaloi untuk diri saya ataupun rakan-rakan lain. Apa yang saya boleh katakan, perlawanan Indonesia ni satu perlawanan yang amat-amat penting untuk kita player dan rakyat Malaysia, yang kita perlu menang. Sekali apa jua cara pun kita perlu menang. Pada saingan menentang Indonesia ahad ini, Malaysia wajib melakar kemenangan selepas hanya memungut 6 mata daripada 3 aksi sebelum ini. Sebaliknya, skuad Garuda pula hanya memerlukan keputusan seri untuk terus membawa cabaran ke peringkat seterusnya. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri. Lindung diri, lindung semua kerana kita, keluarga Malaysia. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Muhammad Cina Sami, salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.